Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya seorang lagi bos bersatu, bos parti bersatu, orang besar dalam bersatu menjadi kluster mahkamah lagi. Hadi Awang nak jawab lagi. Perikatan Nasional bersih sangat kah? Sebab dia kata PHBN susah untuk bergabung dengan PAS kerana susah untuk bergabung dengan banyak kotor lah, tak suci lah, apalah, macam begitulah agak-agaknya maksudnya. Tapi kali ini timbalan ketua bahagian segambut pula. Oi, ni besar pangkat ni. Timbalan ketua timbalan ketua bahagian segambut untuk parti bersatu, Adam Radlan Adam Muhammad. Kali ini berpeluang, bukan berpeluang lah, macam lain pula kalau perkataan berpeluang kan tak best pula didengar. Tapi dia bakal, ini mungkin bakal boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda daripada nilai suapan atau denda 10,000 atau mana yang lebih tinggi. Kalau dia kena penjara 20 tahun, dia memang paling lama lah. Najib 12 tahun 10 tahun atau 12 tahun. Lepas tu Rosmah Mansur pun kena, tapi tak sampai 15 tahun jugalah. Yang ini kalau dia kalah dan kena penjara 20 tahun, memang juara. Okey, jadi mahkamah, di kes mahkamah Adam Radlan didakwa lagi untuk pengubahan wang haram 1,5 juta. Sebelum ini beliau sudah didakwa dengan 3 rasuah. Dan kali ini didakwa lagi dengan lain pula kes dia, pengubahan wang haram pula, iaitu 1,5 juta. Disahkan timbalan ketua bahagian segambut Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Adam Radlan Muhammad didakwa lagi di Mahkamah Session hari ini atas satu lagi pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM500,000. Bagaimanapun Adam Radlan 42 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Mengikut pertuduhan itu, Adam Radlan didakwa telah menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM500,000 dari akaun CIMB Bank Berhad miliknya di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku di sini antara 2 Disember hingga 2021 sehingga 22 Februari 2022. Berikutan daripada itu, pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 4 kurungan 1 akta yang sama. Hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan penjara bagi yang bersalah kalau didapati bersalah, iaitu maksimum 15 tahun. Ini beza daripada yang 20 tahun tadi tu tahu. Jadi kalaulah dia dapat 15 campur 20, 35 tahun. Bakal kena 35 tahun. Pening kepala bersatu kali ini. Maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang juga daripada 5 kali ganda atau hasil daripada aktiviti haram atau 5 juta ringgit Malaysia. Mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan? 5 kali 5, 25. Jadi 2,5 juta dia kena bayar kalau dia didapati bersalah, dan kena bayar 5 kali ganda. 5 kali ganda 2,5 juta. Banyak duit mau cari ni. Terdahulu timbalan pendakwa raya Farah Ezlin Yusuf Khan memohon mahkamah menggunakan pakai jaminan RM420,000 dengan seorang penjamin bagi kes predikat rasuah sebelum ini. Mahkamah sebelum ini menetapkan syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri ibu pejabat SPRM Putrajaya setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kami juga mohon kes ini dipindahkan ke Mahkamah Session lain untuk dibicarakan bersama dengan pertuduhan predikat, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu bos-bos di dalam bersatu nampaknya didakwa dan dibicarakan. Kita tengoklah, harap-harap tiadalah diorang buat salah kan. Kalau ada, tiada harapan. Untuk dapatkan berita yang tadi saya bacakan itu, anda boleh masuk di dalam kosmo.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ramai orang bertanya dengan saya, apa keadaan Rafizi Ramli sekarang? Okey, so saya pun mencari berita maklumat tentang keadaan terkini Rafizi Ramli, iaitu Menteri Ekonomi Negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Rafizi Ramli telah diserang dengan serangan jantung, dimasukkan ke hospital, dan banyaklah cerita-cerita yang pelik-pelik, yang benar, yang tak benar, yang berlegar-legar. Akhirnya hari ini Saifuddin Nasution telah memberikan perkembangan terkini Rafizi Ramli, bagaimana keadaan dia sekarang, dan dikabarkan Rafizi Ramli sudah pun selamat menjalani prosedur stent jantung. Okey, jadi dia dalam keadaan yang okey, tetapi dia ada prosedur dinamakan sebagai stent. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli selamat menjalani pemasangan stent jantung minggu lepas. Dalam kenyataan itu, Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata Rafizi kini sedang berehat. Disahkan sedang berehat selepas menjalani prosedur tersebut. Perkara itu, kata Saifuddin, dimaklumkan sendiri oleh sumber yang terdekat dengan Rafizi Ramli. Katanya dia selamat jalani prosedur stent jantung dan beliau kini sedang berehat di PPUM, sekarang berehat katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan Jubli Intan 75 tahun di Jabatan Pendaftaran Negara JPN di sini hari ini. Pada 21 Oktober yang lepas, Menteri Kesihatan iaitu Dr. Zaliha Mustafa telah memaklumkan bahawa Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR memang disahkan dalam keadaan yang stabil. Saifuddin menyifatkan Rafizi adalah seorang yang kuat bekerja dan mementingkan kesempurnaan dalam setiap kerjanya. Beliau berkata mengenali Rafizi, dia memang seorang yang degil. Kalau doktor kata dia kena rehat 2 minggu, barangkali seminggu dia sudah datang pun kerja, datang kerja, masuk kementerian. Dia seorang yang sangat kuat bekerja, kata Saifuddin Nasution. Ini barulah yang layak dipuji. Ini nak pergi parlimen pun selalu ponteng, jarang-jarang pergi parlimen. Lepas itu baru bising-bising di luar, tapi waktu pembentangan waktu perbahasan di parlimen tidak datang. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kata, itulah lain kali datanglah parlimen, janganlah ponteng supaya boleh dengar pembentangan. Kena sebiji. Ini Rafizi Ramli memang beginilah cara kerja yang memang terbaik. Jadi saya fikir tidak salah Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi. Jadi Saifuddin juga berkata, kalau saya berpeluang bercakap dengan dia, saya mau nasihatkan beliau supaya pastikan betul-betul sihat dulu. Tahap kesihatan pulih sepenuhnya kerana beliau memikul tanggungjawab yang amat besar. Kementerian Ekonomi berat dari segi melengkapkan data mengenai pelaksanaan penyasaran subsidi. Jadi beliau memegang tugas yang sangat besar, kata beliau. Tambahnya, saya tahu dia seorang yang perfeksionis dan akan berusaha melengkapkan sampai pada masanya. Bukan buat kerja secara sempurna ataupun ala kadar. Tambahnya, yang mendoakan semoga Rafizi kembali pulih. Mari kita semua rakyat Malaysia, sama ada pembangkang kah, kerajaan kah, tak main politik kah, suka politik, tak suka politik, apapun lah, siapapun kita punya latar belakang, sama-samalah doakan sesama kita yang baik-baik. Jadi saya ingin mengajak semua rakan-rakan rakyat Malaysia, kita doakan bersama-sama semoga YB yang berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi Malaysia, supaya cepat sembuh dan beliau dapat meneruskan kerja sebagai menteri. Kita jumpa lagi, bye-bye.